Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita nak belajar kaedah reka bentuk periklanan. Jadi bolehlah anda sama-sama kita melihat buku teks bagi mempelajari tajuk pada hari ini. Okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan pengiklanan. Pengiklanan ini merupakan salah satu daripada jenis promosi yang biasa digunakan oleh pengeluar bagi memasarkan produk mereka. Jadi untuk pengeluar ini bersaing produk-produk yang dah sedia ada di pasaran. Jadi perlu sangat penting untuk melakukan sesuatu promosi bagi memperkenalkan produk itu kepada pengguna. Lebih-lebih lagi jika produk tersebut merupakan produk baru. Jadi promosi yang digunakan perlu bergantung kepada jenis produk, sasaran pengguna dan luas pasaran dan sebagainya. Jadi pengiklanan ini bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Periklanan ini bukan bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Ini merupakan kaedah reka bentuk periklanan. Ada 7 kaedah reka bentuk pengiklanan yang mana kita telah dalam kehidupan seharian pun ataupun apabila kita pergi ke pasar raya dan sebagainya atau ke satu tempat, mesti akan ada kaedah reka bentuk periklanan yang secara langsung atau tidak langsung kita jumpa. Antaranya adalah matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang serta gambar pegun. Jadi ini merupakan cara maklumat tentang sesuatu produk itu disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Bagi kaedah reka bentuk periklanan yang merujuk pada matlamat produk dan penyampaian fakta, ini merupakan kaedah reka bentuk periklanan bagi iklan yang berbentuk penerangan. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada matlamat produk ni, yang mana menggunakan maklumat yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Lazimnya pengeluar akan menggunakan kaedah reka bentuk periklanan ini bagi memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. So, contoh pada produk ini, dia ada menunjukkan keistimewaan atau kelebihan sekiranya pengguna memakan produk ini. Seterusnya penyampaian fakta. Contoh pada iklan ini, fakta akan disampaikan secara tepat mengenai produk itu kepada pengguna. Fakta akan disampaikan kebiasaannya berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Tengoklah pada produk tersebut, produk jenis apa. Contohnya periuk nasi elektrik ni ataupun periuk pelbagai guna ni, multifunction cooker ni. So dia ada menunjukkan pelbagai jenis masakan yang boleh dimasak menggunakan periuk ini. Ini adalah contoh iklan penerangan bagi penyampaian fakta. Untuk kaedah reka bentuk periklanan jenis yang kedua, melibatkan demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat serta kenyataan merangsang. Ini merupakan jenis bagi iklan memujuk. Sebagai contoh, demonstrasi ni biasanya kita lihat di kaca televisyen. Dia lebih kepada contohnya rancangan masakan. Dia merupakan iklan yang menunjukkan demo ataupun dia menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan sebenar. Seperti contoh program yang berada di TV seperti Go Shop, CJ Wow Shop, itu merupakan iklan demonstrasi ataupun kaedah reka bentuk periklanan jenis demonstrasi. So, iklan ini akan disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa ataupun media sosial secara langsung, maknanya secara live di hadapan pengguna. Seterusnya, reka bentuk periklanan melalui kaedah perbandingan.
Okey, selalu kita lihat ada juga iklan-iklan di kaca televisyen yang dia membandingkan produk tu dengan produk yang telah lama berada di pasaran. So perbandingan ini boleh dibuat berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding produk lain. Sebagai contoh yang selalu kita lihat, iklan sabun ataupun pencuci pinggan mangkuk. Dia akan ini adalah produk sebenar, so dia akan bandingkan dengan jenama XY atau jenama XX yang lain. Untuk iklan jenis perbandingan ni, kita elakkan menyentuh sensitiviti ataupun menyentuh nama brand lain. Itu adalah etika dari segi pengiklanan lah. Dari segi dari aspek kiasan atau ibarat ataupun reka bentuk periklanan yang lainnya, sebagai contoh, iklan menggunakan kiasan atau ibarat ni bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya pengguna menggunakan produk mereka. So iklan ni boleh mempengaruhi pengguna secara psikologi. Kalau kita lihat pada infografik iklan Petronas Printer ni, kita dapat tengok ini kiasan lah atau ibarat sekiranya menggunakan minyak ini, maknanya akan lebih laju, kuasa ataupun dia punya power untuk membawa motor ni lebih berkesan, lebih pantas. Seperti mana kita dapat tengok ada dia penunggang motosikal ni membawa seekor gajah sebagai kiasan atau berat, dan kita tahu gajah ini adalah haiwan yang berat, tetapi motor ni mampu membawa gajah ini. Ini adalah salah satu contoh iklan kiasan ataupun ibarat. Dan seterusnya adalah kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang ni merupakan kenyataan iklan yang membuatkan pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk itu. Iklan ni biasanya digunakan untuk memujuk pengguna bagi membeli suatu produk. Sebagai contoh, pencuci pinggan mangkuk ni, dia memberitahu atau ada cakap yang pencuci pinggan mangkuk ni menggunakan kuasa 100 biji limau. Ini membuatkan pengguna berfikirlah bahawa produk itu bagus dan berkesan, seolah-olah menggunakan kuasa 100 biji limau. Maknanya dia saturated ataupun pekat lah untuk cecair pencuci pinggan mangkuk ni. Ini antara kenyataan merangsang lah. Kita nampak agak berlebih-lebih, tapi ini adalah cara untuk mempengaruhi pengguna supaya membeli produk itu. Kita pergi pada jenis yang ketiga, iaitu kaedah reka bentuk periklanan bagi gambar pegun. Ini adalah kaedah yang terakhir, yang mana ini juga merupakan jenis bagi iklan mengingat. Kita dapat lihat sebagai contoh produk peti sejuk ni. Iklan menggunakan gambar pegun ni, dia menggunakan titik fokus ataupun tumpuan pada bahagian tertentu produk. Lazimnya iklan ni kita dapat tengok pada media cetak, katalog, majalah. Ini adalah iklan bagi kategori tu tadi . Untuk rumusan bagi pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, dapatlah kita rumuskan 3 jenis kaedah reka bentuk periklanan, yang mana 7 yang telah kita pelajari tadi dapat kita kategorikan dalam kategori inilah. Matlamat produk serta penyampaian fakta, kategorikan di bawah iklan berbentuk penerangan, bagi demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat serta kenyataan merangsang di bawah kategori iklan yang berbentuk memujuk, dan gambar pegun bagi iklan mengingat. Jadi apa yang telah kita pelajari pada hari ini, saya harap awak dapat melakukan tugasan nota di dalam buku nota RBT melalui kaedah peta iting. Jadi itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini. Kita akan berjumpa pada slot PDPR yang lain untuk topik yang lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.